اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. Bapa mereka menjawab, pemergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dari mengawalnya. Mereka berkata, kalau dia dimakan oleh serigala sedang kami ramai bilangannya, sesungguhnya kami sudah tentu menjadilah orang-orang yang rugi. Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama, dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dalam perigi, mereka pun melakukan yang demikian. Dan kami pula ilhamkan kepadanya, sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan terselamat, dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak sedar dan tidak teringat lagi kepadanya. Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil buat-buat menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah pergi berlomba-lomba berburu, dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Lalu ia dimakan oleh serigala. Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Dan bagi mengesahkan dakwaan itu, mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu. Bapa mereka berkata, tidak, bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima akal. Kalau demikian bersabarlah aku dengan sebaik-baik, dan Allah jualah yang dipohongkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Dan semasa Yusuf dalam perigi,
Datanglah ke tempat itu satu rombongan ahli perniagaan yang sedang dalam perjalanan. Lalu mereka menghantarkan seorang pencari air bagi mereka. Setelah sampainya ke perigi itu, ia pun menghulurkan timbanya. Dan manakala ia melihat Yusuf bergantung pada timbanya, ia berseru dengan katanya, "Hai, ini sungguh menggembirakan. Ini adalah seorang budak lelaki yang cantik parasnya." Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudara Yusuf pun datang. Serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya untuk dijual sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Dan setelah berlaku perundingan, mereka menjualnya dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham sahaja bilangannya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menghargainya. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi dalam surah Yusuf. Surah yang ke-12, pada juzuk yang ke-12. Bermula daripada ayat ke-13 sehingga ayat yang ke-20. Menceritakan tentang muamarah, yakni konspirasi yang licik, yang disepakati oleh adik-beradik Nabi Allah Yusuf AS. Kesepakatan mereka dalam berkonspirasi untuk menjauhkan Yusuf daripada ayahnya, yakni Yaqub AS. Dengan begitu teliti sehingga ianya tidak bocor. Mereka semua berpakat, 10 orang berpakat, tanpa membocorkannya untuk satu tempoh yang panjang. Untuk menunjukkan bagaimana kejahatan yang disembunyikan selama mana pun pasti akan bocor juga suatu hari nanti. Walaupun bocornya konspirasi ini, yang memberitahunya, yang mendedahkannya ialah Nabi Allah Yusuf AS. Walaupun ayahnya Yaqub melihat bahawa anak-anaknya berbohong tapi tidak punya bukti. Dan sebagaimana syariat Allah Ta'ala, setiap tindakan perlu pada bukti. Tidak boleh digunakan lain daripada bukti. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengadili sesuatu, walaupun baginda tahu, tetapi dalam proses tuduhan, pendakwaan mesti berdasarkan kepada bukti. Bila tidak ada bukti, maka tidak ada seorang pun yang boleh menghukumnya walaupun dia seorang Nabi. Untuk menunjukkan bahawa setiap orang mesti kekal dianggap bersih sehinggalah terbukti kesalahannya. Walaupun ada alamat-alamat pembohongan, namun begitu sistem keadilan Islam. Memberi ruang orang-orang yang bersalah, wa imma dia mengaku sendiri pembohongannya, ataupun suatu hari nanti Allah pasti dedahkannya. Sama juga macam apa yang berlaku pada Zulaikha yang kita akan ceritakan nanti. Semuanya berdasarkan kepada dua elemen penting dalam pendakwaan. Yang pertama bukti atau saksi, yang kedua ialah pengakuan pelakunya sendiri. Maka Allah Ta'ala menceritakan bila adik-beradik Yusuf bersepakat, melainkan Benyamin. Kerana dua orang anak Nabi Yaqub yang senantiasa bersama dengannya. Pertama Benyamin, yang kedua Nabi Allah Yusuf AS. Tetapi Yusuf ini dilihat oleh adik-beradiknya lebih disayangi. Demikian juga dilihat Benyamin juga disayangi. Namun mereka melihat keistimewaan Yusuf mengatasi Benyamin. Dengan ini mereka merancang, semua saudaranya merancang tanpa seorang pun terkecuali. Mereka saya sebut Benyamin tadi. Sebab kalau ada yang terkecuali pasti bocor cerita ni. Maka mereka merancang, mereka memujuk ayah mereka, Nabi Allah Yaqub, supaya mengizinkan Nabi Allah Yusuf bermain-main dengan mereka. Bahkan mereka berjanji, mereka bersepakat dalam janji mereka untuk menjaganya. Bahkan sentiasa inginkan kebaikan padanya. Bahkan mereka berjanji dan berkata di hadapan Nabi Allah Yaqub, mereka turut menyayangi Nabi Yusuf.
Tapi sayang mereka ialah sayang yang bersifat tasannu', lakonan. Bukanlah realiti sayang. Untuk menunjukkan para pendengki boleh berlakon dengan lakonan yang baik. Menyembunyikan haqqah, menyembunyikan kedengkian dalam jiwa mereka. Maka Nabi Allah Yaqub AS ketika mana didesak oleh anak-anaknya supaya benarkan Yusuf, kerana permintaan ini tidak pernah berlaku. Tiba-tiba diminta supaya Yusuf dilepaskan, bermain-main dengan mereka di satu tempat yang jauh. Kalau kita dah sebut pekerjaan anak-anak Nabi Yaqub ialah mengembala kambing. Bahkan Nabi Allah Yaqub sendiri mengembala kambing yang dengannya dia mendapat jodoh. Mas kahwinnya sama sebagaimana mas kahwin Nabi Allah Musa AS. Itu berkhidmat dengan ayah mertuanya menjaga kambing dan dapat mengahwini anak kepada ayah mertuanya. Dan diberikan kambing sebagai upahnya. Dan jelas dia seorang peternak kambing. Dan kebanyakan para Nabi alaihimussalatu wassalam ialah menternak kambing. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk satu tujuan, untuk satu tarbiyah. Maka orang yang biasanya ternak kambing, dia akan mencari padang ragut yang jauh. Dia akan bawa kambing-kambing tadi pergi tempat jauh. Dan oleh kerana sifat kambing, dia tak akan makan di awal pagi. Dia akan makan selepas matahari naik. Supaya tidak ada embun atau air yang berada di rumput yang menyebabkan perut kambing itu kembung. Maka dia berada betul-betul tengah hari sikit sehingga rumput-rumput itu kering daripada air, daripada air embun dan sebagainya. Maka ia sampai kepada lewat malam. Maka begitu kaedah ataupun cara orang ternak kambing. Maka mereka pun mendesak, lalu ayahnya menzahirkan dua kebimbangan. Yang pertama kata ayahnya, aku ni tak pernah berpisah dengan Yusuf. Ini menyedihkan aku. Satu. Yang kedua kata Nabi Allah Yaqub, dan aku pula bimbang kamu seronok main sehingga kamu alpa, kamu lupa adik kamu mungkin dimakan oleh serigala. Sebab menjadi kebiasaan musuh bagi kambing itu serigala. Tetapi sejarah serigala ini dia tak makan orang, dia cuma makan kambing. Orang itu musuh dia, kambing itu makanan dia. Maka perkara ini diketahui oleh semua pengembala kambing. Bukan pengembala kambing membawa tongkat-tongkat bagi menghalang serigala memakan kambing. Dan tabiat serigala kalau nampak orang, maka dia tak akan mendekati kambing. Maka cerita ini atau keadaan ini, pengalaman ini untuk membuktikan bagaimana perancangan mereka. Walaupun tidak disingkapkan pembohongannya secara jelas, tetapi tanda-tanda pembohongan itu jelas. Tapi oleh kerana saya dah sebut sistem keadilan mahkamah Islam, bukan tuduhan Islam, mesti berdasarkan bukti, saksi dan pengakuan. Maka Allah Ta'ala menceritakan bila Nabi Allah Yaqub menzahirkan kebimbangan, lalu anak-anak yang lain menjawab, wallahi in akalahu dhib wa nahnu jama'atun ashidda nudafi'u 'anil hurumat lakinna khasirin ay halikina ajizin la khaira fina wala naf'a. Kata adik-beradik Nabi Allah Yusuf AS, wahai ayah, takkanlah kami nak biarkan adik kami dimakan oleh serigala. Sedangkan kami berjumlah ramai ini gagah. Kami akan pasti mempertahankan maruah diri dan mempertahankan nyawa. Kalau begitu tak sia-sialah kami ini, sia-sialah kami. Kalau lemah lembek kami, maka kami tak ada apa-apa faedah untuk menjadi manusia, untuk hidup. Kerana mereka melihat nilai manusia itu dari sudut dapat memberi manfaat secara fizikal. Secara fizikal. Maka tak dapat beri manfaat secara fizikal, maka ini bukan manusia. Itu pada ukuran mereka. Walaupun nilai kemanusiaan di sisi Allah ialah akhlak yang baik. Bukan fizikal yang kuat. Akhlak yang baik. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan, bila mereka memulakan muamarahnya, sebagai diceritakan dalam Al-Quran, falamma zahabu bihi, apabila mereka berjaya memujuk ayahnya Yaqub dan membawa pergi Nabi Allah Yusuf, wa ajma'u, dan mereka bersepakat, ijma' tanpa khilaf. Untuk menunjukkan konspirasi ini disepakati oleh semua adik-beradik tanpa seorang pun terkecuali. Mereka kita sebut Benyamin yang tak tahu menahu masih kecil, yang berada pada dakapan ayahnya Yaqub, ayyaj'aluhu, untuk mereka menjadikan
untuk mereka menghumbang Nabi Allah Yusuf fi ghayabatil jub. Ghayabatil jub artinya dalam lubang perigi. Perkataan ghayabat artinya pada lubang yang dalam. Sekira-kira Nabi Allah Yusuf AS tak boleh naik sendiri. Sekira-kira kalau dijenguk sekalipun tidak kelihatan orang ni. Artinya kalau kita biasa main dengan perigi, kalau perigi tu cetek ataupun tohor, kita boleh tengok dan nampak air. Tapi kalau perigi tu memang dalam, macam tak perasan. Jauh periginya. Maka ini yang dirancangkan. Wa auhayna ilaih. Ketika mana mereka berusaha, mereka cuba, mereka menanggalkan pakaian adiknya Nabi Allah Yusuf AS. Lalu mereka mengangkatnya lalu mencampakkannya dalam perigi. Mereka campak dalam perigi. Kerana Allah Ta'ala menyebut bagaimana kesungguhan mereka untuk menjauhkan Nabi Allah Yusuf daripada ayahnya. Wa auhayna ilaih. Kami wahyukan kepada Nabi Yusuf. Wahyu di sini memberi maksud kami ilhamkan. Sebagaimana Allah ilhamkan kepada ibu Musa dalam menyelamatkan Musa. Sebagaimana Allah ilhamkan kepada Maryam dalam keadaan kelaparannya setelah melahirkan Nabi Isa. Maka di sini maksudnya wa auhayna, kami wahyukan ialah kami ilhamkan. Seolah-olah Nabi Allah Yusuf terdengar suara yang berkata, latunabbi'annahum bi amrihim. Wahai Yusuf, kamu akan mendedahkan kejahatan mereka satu hari nanti. Wahum la yash'urun, dan kadang mereka tak akan perasan. Sebab mereka yang buat jahat. Bila campak Nabi Yusuf dalam perigi, mereka ingat, okey, benda ni tak akan bocor. Sebab mereka bersepakat. Dan mereka juga menganggap Yusuf juga tak mampu membocorkannya sebab dia sudah berada jauh. Dia dah berada dalam perigi, mungkin musnah, mungkin. Maka, kita dah sebut sebelum ini, asal cadangan mereka hendak membunuh. Uqtulu Yusufa. Awitrahuhu. Ardan yakhlu lakum min wajhi abikum. Kita bunuh atau kita buang dia jauh-jauh. Sampai ayah kita tak boleh jumpa. Sehingga abang sulung berkata, jangan, kalau nak buat juga kita campak je dalam perigi. Tujuan dicampak dalam perigi, kerana kebiasaan perigi di situ. Pada musafir akan lalu mengambil air. Mereka beranggapan dan berharap supaya ada musafir-musafir yang mengambil Nabi Allah Yusuf dan membawanya jauh daripada kampung halamannya. Sehingga dia mungkin telah dijadikan anak angkat dan dilupakan asal-usul keluarga. Kerana itu yang berlaku sejak zaman berzaman. Cara mereka membuang anak. Cara mereka membuang orang yang mereka tidak suka. Supaya dilupakan asal-usul keturunan. Lalu setengah ulama tafsir menyatakan ketika mana mereka membuang Nabi Allah Yusuf AS, mereka memantau siapa yang akan mengambilnya. Bukan setengah riwayat ataupun setengah para mufassirin menyatakan Nabi Allah Yusuf berada dalam perigi tersebut selama 3 hari. Dan tempoh 3 hari tadi abang sulungnya datang mencampakkan makanan. Abang sulung dia ni ada sikit kemanusiaan. Nanti kita akan lihat watak-watak penyesalan pertama berlaku pada abang sulungnya. Taubat pertama dilakukan oleh abang sulungnya. Allah sebut pada ayat yang berikut yang kita akan bacakan nanti. Yang pertama taubat. Yang pertama menyesal. Bahkan dia juga mencadangkan supaya jangan bunuh Yusuf. Bahkan campak dalam perigi. Kan dia beranggapan supaya dalam perigi nanti ada orang ambil. Namun dalam beberapa hari Nabi Allah Yusuf berada dalam perigi, dia mulai bimbang. Kan dia tak mahu Nabi Yusuf mati. Dia cuma mahu Nabi Yusuf tidak ada bersama mereka. Maka dia mencampakkan makanan. Yang saya dah sebut abang sulung, setengah ahli mufassir menyatakan namanya Yahuda, setengah menyatakan namanya Rubi. Lalu dipantau. Dalam masa yang sama mereka perlu balik rumah awal untuk beritahu Nabi Yusuf sudah tidak ada. Lalu Allah berfirman, waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka balik ke rumah mendatangi ayah mereka. Yabkun dalam keadaan pura-pura menangis. Baik, mereka datang pada waktu malam. Kerana dengan ini tangisan atau sifat olok-olok mereka tidak dapat dikesan. Kerana ia berlaku pada waktu malam. Waktu yang gelap. Sebab kita ni tuan-tuan, bila orang dia beri alasan, kita akan perhati wajah dia. Bos, sorry saya lambat bos, jalan jam. Kita pun tengok mata dia kenyik-kenyik. Bukan jam ni, bohong.
Kalau siang hari, seorang beri alasan, maka dengan mudah kita dapat tahu kalau dia nak berbohong dengan tatapan yang lama, menakutkan dia. Ayah kita bengkeng. Kalau ayah tanya, kenapa tak pergi sekolah? Contoh. Kita kata, ayah sakit kaki, sakit perut. Ayah tenung. Terus tak jadi nak menipu. Tenung aja. Tetapi mereka ini licik, mereka datang waktu malam. Waja'u abahum isya'ai yabkun. Mereka mendatangi ayah mereka Yaqub waktu malam yang gelap. Yabkun, dan mereka menangis. Di sini Allah Ta'ala nak beritahu, menangis bukan tanda orang tu betul. Kita kan tuan-tuan, bila kita nak ukur orang tu betul salah, kita mengambil kira emosi. Nangis. Kadang-kadang bila permasalahan rumah tangga, kita nampak macam perempuan je betul. Sebab dia boleh nangis, lelaki tak boleh nangis. Dia je menang. Kadang-kadang kita lah ayah, kalau kita nak adili anak-anak kita misalnya, yang si bongsu tu kuat nangis, jadi yang kena belasah abang dia. Sebab ini boleh menangis misalnya. Jadi menangis ini tidak menjadi dalil betul orang tu bercakap. Tidak menjadi dalil. Orang menangis. Tidak semestinya. Ya benar kadang-kadang orang menangis ini menunjukkan kejujuran. Kadang-kadang. Tapi bukan satu dalil mutlak. Sebab tu mahkamah dia tak boleh ambil kira air mata. Mahkamah kalau kira air mata habislah. Kena yang bersalah ni pelakon. Memang pelakon air mata menanglah dia. Peguam pun nak berhujah, peguam menangis je. Menang peguam. Sebab kebenaran tidak boleh ditegakkan dengan air mata. Hujah tak bukan ditegakkan dengan air mata. Hujah itu hujah. Maka mereka menggunakan teknik untuk menarik simpati. Untuk menunjukkan mereka benar. Lalu mereka datang, ya bekun, asalnya menangis. Maksud di sinilah mereka pura-pura menangis. Lalu mereka berkata, mereka bersepakat dalam pembohongan. Ya abana, wahai ayah kami. Inna kami ni zahabna pergi nastabik berlomba-lomba. Kami berlomba, lomba kuda. Kami lomba kenderaan yang kami naik. Dalam Islam harus berlomba, harus. Cuma bila melibatkan hadiah maka perlu diingat. Kalau hadiahnya datang daripada pemerintah ataupun sukarelawan yang beri hadiah, maka perlombaan itu jadi halal. Atau hadiah itu datang daripada salah seorang pelomba, maka dia jadi halal. Tapi kalau hadiah itu ialah kesepakatan pelomba-pelomba mengeluarkan sejumlah amount, dan siapa yang menang bolok semua, maka ini judi. Ini asas berlomba. Berlomba ni kalau seorang keluarkan hadiah, kalau awak boleh kalahkan saya, awak ambil 1,000. Kalau awak boleh kalahkan saya. Kalau saya menang, tak apalah. Duit ni tak hilang lah. Maka itu tak disebut judi. Tapi kalau yang ni kamu keluar 1,000, ni keluar 1,000. Siapa menang ambil 2,000, maka judi. Contoh kita main pingpong juga. Awak boleh kalahkan saya belanja KFC. Kalau seorang je menawarkan hadiah, tanpa yang lain membalas hadiah, maka ini diharuskan. Tapi kalau dia kata, kalau saya menang, awak kena belanja saya KFC. Misalnya. Tapi kalau saya kalah, saya belanja awak. Maka ini judi. Bila dua-dua memberi hadiah, maka dia anggap judi. Salah seorang saja beri hadiah. Tanpa pensyaratan hadiah pihak kedua. Maka boleh. Baik, Allah sebut tentang nastabik, berlomba. Wa tarakna, dan kami tinggalkan Yusuf inda mata'ina, di sisi barang-barang kami supaya dia jaga. Fa'akalahu dhik, lalu serigala memakannya. Baik, kita dah tahu Nabi Allah Yaqub ni dia pengembala kambing, dia dah tahu watak serigala. Watak serigala kalau nampak orang dia takut. Dan Nabi Allah Yusuf bukanlah baby atau sebagainya. Seorang budak remaja. Yang pasti budak ni menjerit dan sebagainya. Dan Nabi Allah Yusuf AS tidak mungkin membiarkan serigala dengan mudah memfaham dia. Tetapi hujah yang digunakan oleh adik-beradik, kami ni pergi berlomba, kami lupa. Walhal pada ke mana mereka merayu supaya Yusuf bermain dengan mereka, mereka kata kami akan jaga. Tiba-tiba mereka tinggalkan. Ini pembohongan mereka. Kemudian kata Allah, wa ma anta bimu'minin lana, wahai ayah, kamu tak mungkin percaya alasan kami. Walaupun nasadikin, walaupun kami benar. Baik, yang menipu ni sendiri tahu bahawa alasan tu tak betul. Jadi untuk menguatkan alasan dia kata betul lah. Saya tahu memang ayah tak percaya. Walaupun kita ni betul. Realitinya di sini tak percaya dengan hujahnya sendiri. Sebab orang yang menipu,
orang berbohong, walau dia beri hujah apa, dia sendiri tak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Kerana kita, bila seorang tu menipu tuan-tuan, dia tak boleh tunjuk confident. Walaupun nampak macam dia cuba tunjuk confident, tetapi dia akan berkata sesuatu untuk menunjukkan bahawa orang depan takkan percaya dia. Sebab dia memang niat untuk menipu. Sebab tu dia kata, wa ma anta bimu'minin lana, kamu takkan percaya walaupun kami betul. Waja'u, lepas mereka kata mereka datang bukti. Waja'u, mereka bawa ala komisihi, pakaian Nabi Allah Yusuf. Waktu mereka campurkan Yusuf dalam perigi, mereka tanggalkan pakaian. Mereka merancang ini sebagai bukti. Bidamin kadhib, tapi pakaian itu dilumuri dengan darah palsu. Mereka ahli tafsir, mereka menyembelih anak kambing, dipanggil sakhlah, anak kambing, sehingga mengatakan anak rusa yang kecil, Abu Zabi ataupun Zabiyun, anak kijang yang kecil, mereka sembelih, mereka ambil darah, dilumur pada baju. Lalu mereka merasakan bukti ini cukup untuk menjadikan Nabi Allah Yaqub percaya. Tapi bila Nabi Allah Yaqub melihat pakaian tersebut, lalu Nabi Allah Yaqub secara sinis berkata, kerana dia melihat pakaian ini tidak koyak rabak. Wahai serigala, kalau dia makan, dia pasti akan koyakkan baju dahulu sebelum dia memamah dagingnya. Kerana itu sifat binatang-binatang buas. Dia akan mengoyakkan pakaian yang dipakai. Maka Yaqub AS melihat bila pakaian yang ditunjukkan itu ialah pakaian yang tidak koyak. Lalu Nabi Allah Yaqub berkata, ma ahlamaka ya dhi, sopannya kamu wahai serigala, kamu makan anak aku tanpa kamu koyakkan bajunya. Sopannya kamu serigala. Ayahnya menyebut perkataan sinis, istihza. Seolah-olah, bayangkan adik-beradik Nabi Allah Yusuf, dia nak tipu ayahnya yang lebih berpengalaman. Dia suruh mengembala kambing lebih dahulu pada dia, yang kenal serigala lebih dahulu daripada mereka. Dan dia nak tipu Yaqub, sedangkan Yaqub Nabi yang mendapat wahyu. Dan dia nak tipu Yaqub, sedangkan Yaqub itu ayah dia. Dia nak tipu Yaqub, sedangkan Nabi Allah Yaqub AS pasti akan mendapat wahyunya. Sebab dia Nabi. Allah tak akan biarkan dia, kerana para Nabi tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala ditipu oleh sesiapa pun. Tidak akan dibiarkan. Kerana Allah menjaga para Nabi. Sebab itu Nabi Allah Yaqub berkata, ma ahlamaka ya dhi, betapa sopannya kamu wahai serigala, kamu makan anak aku tanpa kamu koyakkan bajunya. Dan Nabi Allah Yaqub tahu adik-beradik Nabi Allah Yusuf, anak-anaknya menipu, lalu dia berkata, qal bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bukan sebenarnya kamu merancang suatu perkara yang jahat. Aku tahu kamu merancang perkara yang jahat. Fasabrun jamil, maka aku bersabar. Baik, kenapa Nabi Allah Yaqub tak pukul je? Macam kita lah, kalau kita ayah ambil otak, mengaku. Siapa yang buat? Beritahu. Kita kan macam tu. Kalau si anak cuba menyembunyikan, atau kalau kita tak berapa percaya anak kita cakap, kita pun ambil rotan, kita pun akan pukul. Mungkin itu yang kita buat. Kalau kita lah. Kenapa Nabi Allah Yaqub tidak memukul? Kerana sifat para Nabi, mereka tidak akan memukul sesiapa. Para Nabi tidak akan memukul. Dan para Nabi tidak akan menggunakan pukulan untuk memaksa dalam pengakuan. Bahkan ini adalah sistem undang-undang, sebab para Nabi ini syariat. Bahkan di mahkamah juga begitu, tidak ada orang boleh memukul pesalah untuk dia mengaku bersalah. Ya mungkinlah kalau dia mula kena reman, mungkin sebahagian polis pukul dia, belasah dia dalam lokap misalkan untuk suruh mengaku. Tapi semua pengakuan yang ditulis kerana paksa akan disemak kembali. Nanti hakim katanya, baik, pengakuan awak buat ni sukarela ke? Lalu pesalah kata, tidak, saya dipaksa, saya dibelasah dengan batang paip, saya begitu begini misalnya, maka pengakuan itu terbatal. Kerana setengah polis kalau dibuat cara paksaan tersebut hanya untuk mencari bukti yang lain. Dia tahu mengaku ni tak akan beri apa-apa faedah. Sebab dalam sistem undang-undang seluruh dunia, bukan Islam mempelaporinya bahawa setiap petuduh tidak boleh dipaksa untuk mengaku. Tetapi kaedah pendakwaan itu pada dua. Pertama, saksi. Yang kedua, pengakuannya sendiri secara sukarela. Dan bila dia mengaku sukarela, dia boleh tarik balik. Kalau dia kata, saya buat, lepas tu lama saya tak buat, maka dia terima perkataan yang takhir. Maka ini kaedah mahkamah. Maka Nabi Allah Yaqub, dia Nabi dan dia yang membawa syariat. Maka saya dah sebut, para Nabi tidak pernah memukul orang.
Bahkan mereka tidak pernah memukul isteri mereka. Sebagaimana mereka tidak memukul anak mereka. Sebab mereka menunjukkan satu cara bagaimana bahawa memukul anak-anak bukanlah penyelesaian. Dan yang ketiga kata ulama, kerana anak-anaknya sudah besar. Tuan-tuan kita, anak dah besar, nak pukul lagi. Kita kalau anak dah besar, ya anak umur 7-8 tahun boleh dah pukul. Anak umur 20-30 boleh kita pukul. Kalau kita pukul, ia satu pukulan yang mungkin membawa kematian. Bukan lagi pukulan mendidik. Tidak mungkin jadi pukulan mendidik. Sebab itu kita tidak memukul anak sesudah mereka balik. Kita boleh memukulnya pada usia 10 tahun. Tapi sebelum balik. Bila dah balik, tidak berguna pukulan. Tidak berguna lagi pukulan. Dan ini bukan cara pendidikan anak-anak. Nabi Allah Yaqub menyebut sebaliknya dengan berkata, fasabrun jamil, baiklah. Aku tahu kamu yang buat perancangan yang tidak baik, maka aku bersabar kepada Allah. Apa maksud sabrun jamil? Maknanya tidak akan mengadu pada orang lain. Aku tak akanlah cerita sana cerita. Aku cuma mengadu kepada Allah. Wallahul musta'an. Allah lah tempat meminta pertolongan. Alamat tasifun, atas perbuatan, atas kejahatan kamu. Yang kamu cerita macam-macam, aku tak tahu. Kamu nak bohong ke, kamu nak cakap betul ke, maka Allah mengetahui apa yang kamu cakapkan. Maka begitu berhenti dialog antara Nabi Yaqub dengan anak-anaknya. Walhasilnya apa? Nabi Allah Yaqub tunjuk cara kita menyelesaikan satu perkara. Bahawa seorang dia akan beri alasan dan seorang dia akan datangkan bukti, maka kita akan melihat bukti dan juga alasan. Kita akan lihat. Dan kita dituntut dalam menghadapi semua ujian hidup, tuduhan dan sebagainya dengan bersabar. Kerana sabar itu jalan keluar. Dan sabar yang diajar oleh Islam dipanggil sabrun jamil, sabar yang indah, iaitu sabar yang mengaku, yang mengadu kepada Allah. Tak payah kita nak cerita orang tu, cerita orang ni, cerita dalam Facebook, minta sokongan netizen. Maka itu bukan sabar yang cantik. Sabar yang cantik itu bila seorang itu benar-benar mengadu kepada Allah SWT. Baik, selepas cerita Nabi Allah Yaqub dengan adik, dengan anak-anaknya. Maka kembali kisah Yusuf. Macam mana Yusuf dalam perigi? Allah Ta'ala sebut. Waja'at sayyaratun. Maka datang satu kafilah perniagaan. Setengah menyatakan bahawa kafilah perdagangan ini datang daripada Mekah. Mereka daripada keturunan anak Nabi Allah Ismail AS. Dipanggil golongan kabilah Ismailiyah. Ismail nisbah kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim AS. Mereka pun datang, satu kabilah Arab. Lalu mereka keputusan air. Mereka mengirim salah seorang untuk mencari air, sumber air. Akhirnya nampak perigi. Bila nampak perigi maka dihulurkan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Fa'arsalu waridahum. Kafilah ini menghantar wakil mereka mencari air. Fa'adla dalwah. Adalah lalu dia pun menurunkan timbanya. Tengok dah telaga ni, turunkan timba. Adalah turunkan dalwah, dia punya timbanya. Qala ya bushra. Tiba-tiba bila diangkat berat. Oh berat ni, air banyak ni. Bila diangkat, rupa-rupanya Nabi Allah Yusuf bergantung pada tali tersebut. So pegang tali tersebut. Sehingga yang karai ataupun yang angkat tali-tali terkejut sambil berkata, ya bushra. Ya bushra. Ini satu berita baik. Kenapa? Hadha gulam. Budak ni cantik ni. Ini rezeki budak lawa. Wa asarruhu bida'ah. Lalu mereka menyembunyikan penemuan. Walhal, kebiasaan kita tuan-tuan, kalau jumpa budak, kita akan cari kampung berdekatan dan beritahu siapa ada hilang anak. Tetapi mereka kafilah ini menyembunyikannya. Sebab mereka nampak mereka boleh jual. Mereka nampak untung. Bila mereka nampak untung, mereka bertindak dengan salah. Sedangkan kalau kita jumpa satu barang yang disebut sebagai al-luqatah ataupun al-laqitah, jumpa sesuatu benda yang bukan milik kita, Islam mengajar kita ta'rif. Ta'rif artinya kita umumkan barang ni siapa punya. Barang ni siapa punya. Kalau sekiranya jumpa budak, pun kita maklumkan kampung berdekatan. Siapa ada hilang anak. Ini tanggungjawab kita sebagai orang yang bertemu barang yang hilang. Kewajiban kita. Sebab itu kata Nabi SAW, siapa mengambil sesuatu
dengan tujuan memulangkannya, maka Allah Ta'ala akan membantunya, memudahkannya. Tapi kalau dia mengambilnya untuk dia merosakkannya, maka Allah akan merosakkannya, membinasakannya. Maka Allah cerita wa asarruhu bid'ah, mereka menyembunyikan penemuan budak ini, yakni Nabi Allah Yusuf. Wallahu alimun bima ya'malun, Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa syarauhu bisamanin bakhsin, lalu mereka menjual Nabi Allah Yusuf. Rombongan ini pun pergi ke Mesir dalam perdagangan, lalu mereka menjual Nabi Allah Yusuf. Bisamanin bakhsin darahim ma'dudah, dengan harga murah, cuma beberapa dirham. Kenapa mereka jual murah? Kerana mereka dapat benda ni dalam keadaan tanpa bayaran. Contoh kalau dapat barang free, jual pun murah. Barang free tak ada kos. Yang kedua, kerana mereka takut, mereka buat salah. Mereka jual barang salah. Contoh kita kalau jual barang salah, atau kalau seorang jual barang salah, mereka pasti jual murah. Tidak sepadan dengan kedudukan Nabi Allah Yusuf AS. Lalu kata Allah lagi, wa kanu fihi minaz zahidin, mereka ini ialah golongan yang tidak pandai menilai harga. Tak pandai nilai harga. Artinya Allah Ta'ala menemplak golongan ini. Bila mereka jumpa barang tak maklum satu hal. Yang kedua, mereka juga tidak tahu nilai yang sebenar. Sebab mereka tidak jumpa benda yang salah. Mereka menjualnya illegal secara salah, bukan secara legal. Lalu mereka terpaksa menggunakan untuk melepaskan bebanan, untuk melepaskan barangan tadi supaya tidak dihidu kejahatan dan kesalahan mereka. Mereka jual dengan harga yang murah kerana mereka tidak tahu nilai yang sebenar. Mereka tak tahu budak ini seorang Nabi. Mereka tahu budak ini ialah orang yang punya nilai yang cukup tinggi, yang akhirnya menjadi pemimpin negara Mesir. Dalam ayat ini, bila Allah Ta'ala menceritakan tentang, para ulama tafsir ada dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan, dan ini yang disebut oleh Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya, bahawa yang menjualnya ialah pedagang-pedagang yang melintasi, yang berhenti di situ, lalu mereka menjatuhkan timba, mereka jumpa Yusuf, lalu mereka menjual. Setengah riwayat daripada Imam Ibn Jarir menyatakan yang jualnya lah adik-beradik. Kerana adik-beradiknya berada tidak jauh daripada tempat kejadian. Dan ketika mana orang ni datang dan mengambil air, lalu adik-beradik Yusuf berada di situ. Lalu mereka berkata, budak ini ialah budak kami. Manakala Yusuf takut, bimbang dia akan dibunuh kalau dia menceritakan hal yang sebenar. Kerana sifat seorang budak. Lalu keluarga Yusuf inilah yang kata ginilah, kita orang jual lah, you ambil semua. Kita jual murah dia. Berapa dirham? Sebab tujuan dia jual bukan nak harga, tapi menjauhkan Yusuf daripada keluarganya. Atau daripada Nabi Allah Ya'qub AS. Baik, ini dua pendapat. Walaupun pendapat yang rajih, berdasarkan ayat yang jelas, menyatakan yang menjualnya, syarahu, ialah pedagang ataupun qafilah. Yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, waja'at sayyaratun, maka datang satu rombongan perdagangan. Fa'arsalu waridahum, mereka hantar pencari air, fa'adla dalwah, lalu menurunkan timbanya, lalu dia pun bertemu. Maka ini penafsiran yang tepat tentang siapa yang menjualnya. Baik, bila Nabi Allah Yusuf AS dijumpai oleh pedagang, dan ketika itu adik-beradik Yusuf merasa tenang sebab mereka dah berjaya menjauhkan Yusuf daripada ayahnya. Walaupun ketika mana mereka mendatangi ayah mereka, mereka mengetahui ayah mereka tidak percaya kepada alasan mereka dan tidak percaya pada bukti mereka. Bahkan ayah mereka secara istihza, secara menganjing, menyebut tidak mungkin ia dimakan oleh serigala. Inilah perancangan kamu. Tetapi tujuan mereka bukan masalah Nabi Allah Ya'qub percaya atau tidak, bahawa Nabi Allah Yusuf ini mati dimakan oleh serigala. Tetapi mereka berjaya menjauhkan Nabi Allah Yusuf daripada keluarga. Itu tujuan pertama mereka. Itu tujuan asal mereka. Biar pergi jauh. Dan kerana mereka tahu Nabi Allah Ya'qub dengan usianya tidak lagi akan ke mana-mana. Ya, kalau kita lihat, kenapa Nabi Allah Ya'qub tak keluar lalu mencari? Yang dia kebiasaan ayah, bila mana anak hilang, kita tak mungkin senang-senang duduk kat rumah. Kita cari. Kita pasti mencarinya. Di sini kita lihat Nabi Allah Ya'qub memilih sabar daripada mencari. Kenapa? Demikian juga Nabi Allah Yusuf memilih sabar daripada
memberitahu bahawa dia adalah budak yang dizalimi oleh abang-abang ni. Ketika mana dijumpai oleh para pedagang. Supaya pedagang hantar balik ke rumah ayahnya. Dia juga memilih sabar. Kerana dalam setiap kesabaran itulah akan membuahkan kemanisan hasil. Dan cerita ini, kata para ulama, bagi mengingatkan Nabi SAW. Walaupun mungkin ada cara lain untuk kamu lepas daripada tekanan musyrik Mekah. Boleh saja Rasulullah lari tinggalkan Mekah. Nabi bila ditindas oleh orang Mekah, boleh saja Nabi lari je. Tapi kenapa Nabi tidak lari-lari? Bukan Nabi membenarkan sahabat berhijrah ke Habasyah, sedangkan Nabi sendiri tidak. Nabi terus bertahan. Maka cerita ini yang mengajar Rasulullah untuk bersabar. Sabar, duduk dulu Mekah. Jangan keluar. Walau bagaimanapun kejahatan kaum kamu. Sebagaimana sabarnya Yusuf ketika mana Ba'adan pergi. Tidak menjerit-jerit dia. Tolong, dia tak jerit, dia diam dia. Bila dia hulur timba, maka dia cuma naik. Dan dia pun tak kata saya budak dibuang, dia pun diam. Dia memilih sabar. Dan demikian Nabi Allah Yaqub memilih sabar. Yang kedua ialah Nabi Allah Yaqub, kalau kita fikir kenapa dia tak keluar cari? Kerana faktor usia Nabi Allah Yaqub itu sendiri. Yang sudah pun berusia. Yang ketiga kerana kehilangannya tidak mampu dijejak. Tak mampu dijejak kerana dibawa Yusuf di padang pasir yang jauh daripada penempatan. Dan Nabi Allah Yaqub tidak ada clue nak cari kat mana. Tuan-tuan, kita kalau tak ada clue nak cari kat mana, apa patut kita buat? Takkan nak berlega berbusi macam orang gila, tak tahu kat mana. Tidak ada petunjuk. Dan yang keempat kerana Nabi Allah Yaqub masih menjaga Benyamin. Maka seorang hilang Yusuf. Nanti kalau dia pergi cari, dia meninggalkan Benyamin pula kena. Yang hilang tu nak hilang lah. Benyamin pula. Kerana itu dia memilih fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka aku memilih sabar. Sabar. Dia macam kita sebutlah kalau kita sakit, memang doktor dah cakap tak ada ubat boleh sembuh. Kalau awak pergi ward pun kita cuma tahan duduk situ untuk bayar bil je. Mungkin awak duduk untuk rehat je. Untuk kami jaga kencing berak je. Tapi memang tak ada. Maka kalau orang ni memilih sabar, maka itu lebih baik. Sabar, dia tahu tak boleh, memang sabar. Maka inilah atau pengajaran daripada kisah Nabi Allah Yaqub. Yusuf memilih sabar. Manakala Nabi Allah Yaqub juga memilih sabar. Maka kedua kesabaran ini, akhirnya keduanya bertemu dengan kemuliaan. Dalam kisah, dalam cerita yang seterusnya, bagaimana kesudahan yang berlaku kepada mereka, kesudahan yang baik. Dan bagaimana pendedahan kejahatan adik-beradik Nabi Allah Yusuf. Dan sama macam Nabi SAW. Wahai Muhammad, maka lihatlah kisah Yusuf. Yaqub bersabar, Yusuf bersabar, kamu juga dituntut bersabar. Kerana kelak kejayaannya, kelak akhir kesudahannya, kamu akan mendapat kebaikan sebagaimana kebaikan yang diperoleh oleh Yaqub alaihissalam dan kebaikan yang diperoleh oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.